Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita teruskan lagi pembelajaran kita, pelajaran 28, tajuknya ialah Masjid Destinasiku. Satu lagi tajuk di bahagian akhlak. Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, maka kita lihat dulu apa objektif, apa yang kita nak belajar dalam tajuk ini. Pertamanya, mempelajari maksud masjid. Yang kedua, memahami adab di masjid dan hikmahnya. Yang ketiga, mengetahui cara mengimarahkan masjid. Yang keempat, menjawab soalan kebat dan menjawab soalan di bahagian deskripsi. Masjid. Masjid dari sudut bahasa daripada perkataan sajadah, memberi makna tempat sujud. Sajadah sujud. Masjid maknanya ialah tempat sujud. Okey. Dari sudut istilah, tempat yang dibina khusus untuk solat 5 waktu dan solat sunat bagi orang Islam. Tempat yang dibina khusus untuk pengertian yang lebih mendalam berkaitan dengan masjid ini, mestilah mempunyai unsur diwakafkan. Maknanya tempat yang dibina khusus dan diwakafkan untuk ditunaikan solat sunat, untuk solat 5 waktu, solat berjamaah dan juga solat-solat sunat bagi orang Islam. Jadi dalam buku teks dia tak sebutkan perkara tersebut, tetapi ia memadailah untuk para pelajar semua memahami tajuk berkaitan dengan apakah yang dimaksudkan dengan masjid ini. Ia tidak semestinya dibina dengan bangunan yang hebat, tetapi memadai tempat itu dikhususkan untuk solat 5 waktu dan juga solat-solat yang lain, maka ia dinamakan sebagai masjid. Sebagaimana di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak ada binaan batu, tak ada binaan daripada simen, hanya diletakkan tiang, kemudian diletakkan sempadannya, selepas itu mungkin dibina sedikit, diadakan atapnya daripada pelepah-pelepah kurma. Maka itu diisytiharkan ia sebagai masjid, maka jadilah ia sebagai masjid. Baik. Seterusnya, dalil adab di masjid ini. Dalil kita beradab di masjid, firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illa Allah. فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ. Sadaqallahul Azim. Daripada surah At-Taubah ayat 18. Maksudnya ialah sesungguhnya yang layak memakmurkan masjid Allah ialah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, serta mendirikan solat dan menunaikan zakat, tidak takut melainkan kepada Allah, maka diharapkan mereka menjadi golongan orang yang mendapat petunjuk. Seterusnya kita lihat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli rak'atain." Muttafaqun alaih. Apabila seseorang daripada kamu memasuki masjid, maka tunaikanlah solat 2 rakaat sebelum kamu duduk. Hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim. Bila mana disebut muttafaqun alaih, ianya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim sekaligus. Adab di masjid. Adab di masjid ni ada 3 bentuk. Pertamanya, adab masuk masjid. Kedua, adab berada dalam masjid. Dan ketiga, adab keluar daripada masjid. Baik, kita lihat satu persatu. Adab masuk ke masjid. Kita masuk masjid tu, kita baca doa, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ini satu bentuk doa. Satu bentuk, satu jenis, satu lafaz. Ada lagi doa lain, tapi tak apalah. Kita baca, Allahumma ftahli abwaba rahmatik.
Yang kedua, membaca selawat ketika melihat masjid. Yang tak masuk lagi, duduk luar masjid. Maka kita berselawat ke atas Nabi. Nampak masjid, Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang ketiga, mendahulukan kaki kanan. Mendahulukan kaki kanan ni, kita nak masuk masjid, kita langkah kaki kanan dulu. Di sini ada kaedah. Ada kaedah yang Ustaz nak berikan, iaitu semua tempat yang baik, jika kita nak masuk ke dalamnya, maka kita langkah masuk dengan kaki kanan. Okay. Semua tempat yang tidak baik atau semua tempat yang tidak dipandang mulia, maka jika kita nak masuk, kita masuk mendahulukan kaki kiri. Contoh, bila mana kita nak masuk dalam tandas, maka kita masuk langkah kaki kiri dulu. Jika kita nak masuk ke dalam masjid, kita langkah kaki kanan dulu. Kita nak masuk dalam rumah kita, langkah kaki kanan dulu. Nak masuk dalam kelas-kelas pembelajaran, langkah kaki kanan dulu. Okey. Kemudian, yang seterusnya, tidak membawa sesuatu yang berbau sehingga mengganggu keselesaan jemaah lain. Tak bawa, kita pula tidak menjadi pembawa, dengan makna mungkin kita makan makanan yang berbau sehingga boleh mengganggu jemaah lain. Maka ini merupakan adab. Kalau boleh, kalau kita makan petai, kita makan jering, kita makan benda-benda yang berbau, bawang ke kita makan banyak, maka kita gosok gigi dulu supaya mulut kita tak berbau. Begitu juga orang yang merokok. Orang yang merokok, dia nak pergi masjid, dahlah merokok tu perbuatan yang tak baik, perbuatan yang makruh, yang hampir kepada haram, dan kebanyakan ulama pada hari ini memfatwakannya dengan haram. Maka kalau nak pergi masjid, gosoklah gigi dulu. Takut nanti bila mana bertakbir untuk solat, orang sebelah menyebelah tu bau rokok, bau busuknya mulut orang yang merokok. Jadi Ustaz nak bagi tahu hari ni pada pendengar sekalian, pada penonton sekalian, ketahuilah bahawa orang yang merokok, takut-takut dia tak tahu mulut dia tu bau busuk bagi orang yang tak merokok. Mulut orang yang merokok berbau busuk bagi orang yang tak merokok. Maka orang yang merokok, dia kena jaga kalaupun dia nak merokok. Baik. Terus. Kita lihat pula adab di dalam masjid, iaitu menunaikan solat tahiyatul masjid. Ini yang paling utama. Bila mana kita pergi masjid, kita tunaikan solat sunat tahiyatul masjid. Kemudian niat iktikaf selepas selesai solat sunat tahiyatul masjid, niat iktikaf. Jangan kita pergi masjid, pergi salam dengan kawan-kawan dulu, kemudian baru nak solat. Tak. Masuk masjid, tunaikan dulu solat sunat tahiyatul masjid. Baik, yang ketiga, duduk dengan tertib menghadap kiblat. Duduk dengan beradab menghadap kiblat dalam masjid, menjaga ketenteraman masjid, jangan buat bising. Berzikir, membaca Quran, menuntut ilmu dan berselawat ketika mana berada dalam masjid, dan berkata perkara yang berfaedah. Jika perlu bercakap perkara-perkara yang berfaedah ketika mana kita berada di dalam masjid. Bila keluar adab keluar masjid, kita baca doa, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Dan memulakan langkah dengan kaki kiri. Tadi Ustaz cakap kalau nak masuk semua tempat baik, langkah kaki kanan masuk. Kalau benda tempat tak baik, langkah kaki kiri masuk. Ini tempat ini baik, masjid, tempat yang mulia, maka kita nak keluar. Nak keluar, langkah kaki kiri dulu. Nak keluar daripada tempat yang baik, keluar dengan melangkah kaki kiri terlebih dahulu. Jadi kalau tandas macam mana? Nak tandas, kita masuk melangkah kaki kiri masuk. Nak keluar, langkah kaki kanan keluar dari tempat yang tidak elok. Masjid, kita langkah kaki kanan untuk masuk dan kita langkah kaki kiri untuk keluar. Seterusnya, memberi salam kepada mereka yang berada di dalam atau berhimpun di pintu masjid, atau mengikut keadaan lah. Kita tengok, kita pergi, maka jika ada orang, maka kita bagi salam kepada orang yang berada di persekitaran masjid itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Fatimah binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-masjid yaqulu bismillah wassalamu ala Rasulillah
Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaba rahmatik. Wa idza kharaja qala bismillah wassalamu ala rasulillah. Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaba fadlik. Okey, ini doa ataupun apa yang pernah diriwayatkan oleh Sayyidatina Fatimah, anak perempuan, kepada baginda Nabi SAW dengan katanya, kan Rasulullah SAW apabila masuk ke dalam masjid, yaqul, baginda bersabda, baginda berkata, bismillah wassalamu ala rasulillah, dengan nama Allah dan selawat sejahtera ke atas Rasulullah. Allahumma ighfirli, ya Allah ampunkan dosaku. Maghfirli dhunubi, Allahumma ighfirli dhunubi, ya Allah ampunkan dosaku. Waftah li abwaba rahmatik, dan bukalah kepadaku pintu-pintu rahmatmu. Wa idza kharaja, dan apabila Rasulullah keluar, qala, baginda bersabda lagi, bismillah, dengan nama Allah, wassalamu ala rasulillah, dan selawat dan sejahtera ke atas Rasulullah. Allahumma ighfirli dhunubi, ya Allah ampunkan dosaku. Waftah li abwaba fadlik, dan bukakanlah kepadaku pintu-pintu kelebihan. Ini antara doa juga yang kita boleh baca ketika masuk dan juga keluar daripada masjid. Suka juga Ustaz sebutkan bahawa di sini disebut bahawa bila mana kita nak masuk masjid, dibacakan dengan bismillah. Bismillah atau bismillahirrahmanirrahim kita baca untuk semua perkara yang baik. Jangan dibaca untuk perkara yang tidak baik. Jangan pula ada yang nak mencuri, maka dia mencuri dengan bismillahirrahmanirrahim. Jangan pula ada yang nak buat, perempuan yang nak buat persembahan menari, maka dia mulakan dengan bismillah, kemudian dah selesai menari, alhamdulillah, kononnya dia buat benda baiklah tu. Tak, kalau menari perempuan menari di hadapan lelaki ajnabi, tidak dinamakan sebagai suatu kebaikan, bahkan ia merupakan dosa. Kerana apa? Kerana perempuan memperagakan, menunjukkan bentuk tubuh badannya kepada lelaki-lelaki yang ajnabi. Baik, kita lihat hikmah beradab di masjid. Pertamanya dapat menenangkan akal fikiran. Dapat tenangkan akal fikiran ketika berada dalam masjid kerana semua orang menjaga adab masing-masing. Yang kedua, merasai ketenangan jiwa ketika berada dalam masjid kerana masing-masing menumpukan sepenuh hati beribadah kepada Allah. Orang pergi masjid, orang nak beribadah. Masing-masing beribadah, masing-masing solat, masing-masing baca Quran, berzikir. Maka akan merasai ketenangan jiwa. Yang ketiga, mengeratkan persaudaraan sesama umat Islam kerana timbul perasaan mahabbah dan memenuhi tuntutan agama. Maknanya bila pergi masjid, kita jumpa orang tu, jumpa orang ni, dan kita bagi salam, kadang kita bertegur sapa, maka ini mengeratkan persaudaraan dalam Islam. Seterusnya kita nak cara mengimarahkan masjid. Apa dia imarahkan masjid? Cara memakmurkan, cara menghidupkan, cara memeriahkan, cara kita mengisi aktiviti masjid. Pertama, itu menunaikan solat fardu berjamaah setiap waktu dan berazam untuk datang lagi ke masjid. Itu yang utama. Yang kedua, menjadikan masjid tempat belajar, membaca Al-Quran dan tafsir dan berzikir dan beriktikaf. Maknanya masjid kita jadikan sebagai tempat untuk menuntut ilmu dan juga tempat untuk kita mengingati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mengadakan pelbagai aktiviti untuk menarik minat semua lapisan masyarakat seperti sukan dan juga riadah. Masjid juga boleh dilakukan aktiviti-aktiviti selain daripada ibadah, asalkan ia dapat menghidupkan masjid, dapat menarik masyarakat untuk pergi dan mendekati masjid. Soalan kehebat, masyarakat Islam kini masih berpecah sedangkan masjid banyak dibina sebagai pusat perpaduan. Huraikan pandangan anda. Okey, jawapan yang Ustaz sediakan ialah tidak ramai yang datang untuk mengimarahkan masjid. Jadi kalau ramai, semua akan jadi baik, semua akan dapat merasai keberkatan berada di masjid, dapat menghubungkan silaturahim, jadi orang yang baik. Jadi oleh kerana tidak ramai yang datang untuk mengimarahkan masjid. Hal ini kerana mereka sibuk dengan kehidupan dunia. Kesannya, ajaran Islam tidak dapat diterapkan kepada seluruh anggota masyarakat. Kesimpulannya, kita hendaklah sentiasa menjadikan masjid sebagai destinasi utama dalam kehidupan agar mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala.
Jadi perhatikan pada frame rangka yang Ustaz buat untuk soalan kebat, dan pada kali ini kita dapat lihat ada 4 noktah, 1, 2, 3, 4 noktah untuk 4 markah bagi soalan kebat. Baik, kita dah sampai kepada penghujung. Sila klik link di bahagian deskripsi di bahagian bawah video untuk menjawab soalan. Sila like dan share video ini, dan Ustaz sudahi dengan aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.